Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 Mei 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita tengah hari. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa bersama Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching pada Rabu. Sejurus selepas berbuka puasa, Datuk Patinggi Abang Zohari menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Mustafa Kamal Abdul Rahman. Hadir bersama Speaker Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amal Jaul Samion, Pemangku Peguam Besar Negeri Safri Ali, Menteri Muda Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Menteri Muda Hal Ehwal Agama Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Adat Bumiputra dan Penan, Datuk John Sikitayai dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Laporan seterusnya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan hadir memeriahkan program Drive-Thru Ramadan Radio Television Malaysia RTM di Kuching pada Rabu. Dalam program itu, sebanyak 4,000 pek makanan seperti bubur lambuk, bubur pedas dan pelbagai juadah telah diagihkan kepada orang awam. Datuk Amar Awang Tengah dalam ucapannya memuji inisiatif yang ditunjukkan RTM Sarawak dengan mengadakan program tersebut. Katanya program seumpama itu amat bersesuaian dengan semangat bulan Ramadan dan dapat mengeratkan silaturahim warga RTM bersama orang ramai. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 turut menyeru RTM agar terus berinovasi dan kekal relevan di samping terus menyiarkan informasi terkini dan tepat kepada penonton. Selanjutnya, hujan lebat tidak menghalang rombongan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama pejabat residen Miri mengagihkan sumbangan penghargaan kepada petugas barisan hadapan menerusi program Terima Kasih Frontliners di Lambir Miri pada malam Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir Ripin Lamat bersama pengarah UKAS Samad Junai, pemangku residen bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof serta rombongan telah mengagihkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di Sekatan Jalan Raya SJR Siwa dan SJR Lambir. Bercakap ketika ditemui UKAS selepas program itu, Ripin memberitahu inisiatif program Terima Kasih Frontliners sangat signifikan sebagai menghargai sumbangan dan pengorbanan para petugas barisan hadapan yang bertugas tanpa mengenal lelah. Jadi kita lihat program ini begitu baik sekali ya, yang mana pihak kerajaan negeri melalui agensi UKAS memberi sumbangan kepada frontliners kita yang bertugas siang dan malam berjaga untuk mengawal keadaan interdistrik laluan interdistrik yang mana mereka telah berkorban masa dan juga keadaan semasa bertugas. Jadi saya rasa ini satu tanda keprihatinan kerajaan negeri dan juga pihak UKAS ke atas pengorbanan pihak frontliners PDRM, Angkatan Tentera, EPM, Rela, pihak KKM dan semua yang bertugas semasa kita menangani penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan mengingatkan komuniti Miri khususnya di Lambir supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memutuskan penularan wabak COVID-19. Sementara itu, anggota polis Korporal Herman setuju memberitahu orang awam memberi kerjasama yang baik kepada petugas barisan hadapan di SJR Siwa. Tambahnya, terdapat 3 shift bertugas di SJR berkenaan melibatkan anggota polis, tentera dan rela dengan memberi penekanan kepada SOP yang ditetapkan. Patuhi SOP lah. Yang penting untuk kita kurangkan untuk kita lawan penyakit itu lah. Korporal Jack Jarid yang bertugas di SJR Lambir juga senada dengan memberitahu masyarakat setempat di kawasan berkenaan memberi kerjasama penuh dengan petugas barisan hadapan dan mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Berkaitan dengan pematuhan SOP
setakat ni memang menggalakkan membangsakan lah. Kebanyakan diorang sudah faham apa itu SOP, apa tu berkaitan dengan COVID lah. Terutamanya orang kampung sini, diorang yang lalu ni semua orang yang biasa aja, bukan yang dari daerah lain. Orang-orang sini yang pergi kebun, pergi bekerja. Setakat ni memang tak ada masalah. Semua mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN. Terdahulu dalam program berasingan, Miri JL Nippon Auto Sdn Berhad turut melakukan simbolik penyerahan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan menerusi UKAS di Hotel Grand Palace Miri. Penyerahan sumbangan itu dilakukan oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Miri JL Nippon Auto Sdn Berhad William Willy Lau. Sumbangan tersebut adalah sebagai menghargai jasa petugas Barisan Hadapan yang sanggup berkorban sepanjang tempoh COVID-19. Masih dengan laporan di Miri, kerja-kerja pembesaran Tua Pekong Miri meliputi pembinaan bangunan pentadbiran 2 tingkat, koridor Muzium Sejarah Tua Pekong Miri, Tugu Dewa Cina dan ukiran naga pagar sedang giat dilaksanakan dan berjalan lancar. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata projek yang menelan kos sebanyak RM4 juta menerusi peruntukan Kerajaan Sarawak itu mula dijalankan pada bulan Mac lepas dan dijangka siap sepenuhnya dalam jangka masa setahun. Ditemui selepas mengadakan tinjauan tapak projek itu pada Rabu, Adun Senadin itu menambah beliau berpuas hati dengan usaha Lembaga Amanah Kebajikan Cina Miri menjaga dan memelihara Tua Pekong ini supaya dalam keadaan baik. Tokong tertua di Miri yang kini berusia 107 tahun memiliki sejarah menarik apabila ia terselamat dari pengeboman Jepun di bandar itu semasa Perang Dunia Kedua. Siapnya projek ini nanti lanskap baru Tokong Tua Pekong akan menjadi salah satu daya tarikan dan lokasi yang wajib dilawati masyarakat tempatan mahupun pelancong luar. Berikutnya di Marudi, masyarakat khususnya di Kampung Seberang Lubuk Nibong diminta terus berwaspada dan mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Grawat Gala, keadaan penularan wabak COVID-19 sudah tidak terkawal di seluruh dunia dengan mengambil contoh India yang ketika ini sedang menghadapi kesan yang sangat dahsyat. Kalau kita dengar berita macam di negara India sekarang, dalam satu hari beribu orang yang mati, bukan ratusan, beribu orang. Sudah tidak terkawal. Hospital pun sudah penuh. Pekerja-pekerja doktor, misi pun sudah lelah, tidak dapat sudah. Beliau berkata demikian semasa berucap selepas mengadakan tinjauan projek transformasi luar bandar RTP, pembinaan jeti baru dan jalan simen di Kampung Seberang Lubuk Nibong Marudi pada Selasa. Datuk Grawat yang juga Adun Mulu turut kagum dengan suasana Kampung Seberang Lubuk Nibong yang unik dan mempunyai tarikan tersendiri. Beliau turut menyerahkan bantuan berupa minuman dan kuih muih untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri yang diserahkan kepada Ketua Kaum Madeli yang mewakili penduduk kampung. Selanjutnya mengenai program wacana Ramadan, anjuran Majlis Islam Sarawak yang telah diadakan mengikut norma baharu menerusi siaran langsung laman Facebook UKAS pada Selasa. Program yang berkisar tentang 10 malam terakhir Ramadan itu menyaksikan 3 panel jemputan khas iaitu Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin, Setiausaha Agung Sarawak Volunteers Khairul Anwar Shazali dan Pengerusi Urus Setia Saudara Kita USK Bandar Baru Semariang Damia Alia Maisara berkongsi mengenai pendapat dan pengetahuan masing-masing mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Keseluruhan topik tertumpu kepada pembentukan insan yang bertakwa menerusi ibadah berpuasa kerana ia merupakan saat dan peluang keemasan yang perlu direbut agar dapat memaksimumkan manfaat yang disediakan oleh Allah SWT. Program tersebut turut diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak Perkepis, Muhammad Zarif Azhari sebagai moderator. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.